Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Yang berhormat ahli-ahli jemaah menteri. Yang amat berhormat menteri-menteri besar. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1. Yang berhormat Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2. Yang berhormat Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan Perwakilan Asing, yang berbahagia Datuk Haslina binti Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Yang berhormat ahli-ahli Parlimen, yang berhormat Menteri Pertanian Sabah dan Sarawak serta Exco Pertanian Negeri, serta yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, pengurusan tertinggi kerajaan dan pegawai-pegawai kanan kementerian, jabatan dan agensi, pemimpin peladang, penternak, petani dan nelayan, rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita dapat bersama-sama pada majlis perasmian Pameran Pertanian, Horticulture dan Pelancongan Agro Malaysia ataupun MAHA 22 pada 2022 pada pagi ini. Pertamanya tahniah saya ucapkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) kerana berjaya menganjurkan pameran terbesar dan berprestij ini yang bertemakan security makanan untuk masa depan. Pemilihan tema ini bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk memperkukuhkan security makanan negara dalam menghadapi pelbagai cabaran selain memacu pemulihan sektor agro makanan dan membantu usahawan tani menjana sumber pendapatan. Terima kasih kerana sudi mengundang saya untuk merasmikan MAHA selepas 4 tahun tidak dianjurkan akibat pandemik COVID-19. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, tanggal 6 Ogos setiap tahun kita meraihkan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan sejak diisytiharkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1975. Penganjuran MAHA pada bulan yang sama pula menjadi wacana terbaik untuk mengetengahkan pelbagai produk baru berkaitan pertanian yang bersandarkan teknologi terkini yang memberi manfaat kepada golongan sasar. Malah MAHA yang dianjurkan dalam beberapa siri sejak 1999 dan kini mempunyai legasi sejarah tersendiri, juga bertujuan membolehkan sektor pertanian terus melangkah maju ke hadapan. Bagi edisi kali ini, MAHA dianjurkan pada ambang bermulanya pelaksanaan Dasar Agro Makanan Negara ataupun DAN 2.0 bagi menjamin security makanan melalui transformasi sistem makanan negara serta melakar hala tuju negara dalam sektor ini sehinggalah tahun 2030. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan ketegangan geopolitik dan perubahan iklim dunia sejak tahun 2020 telah semakin pulih berikutan pelbagai inisiatif kerajaan. Di sebalik kepincangan rantaian bekalan makanan dunia, kerajaan terus kekal komited
dalam mengurus isu kekurangan bekalan makanan biarpun berdepan dengan pelbagai kekangan. Justru kerajaan berusaha menangani manipulasi orang tengah dan kewujudan kartel dalam sektor pertanian dan rangkaian bekalan makanan yang menyebabkan kenaikan harga barang dan inflasi. Malam, MYCC ataupun Suruhanjaya Persaingan Malaysia telah mengeluarkan keputusan cadangan terhadap 5 perusahaan makanan ternakan yang bersekongkol dalam menaikkan harga makanan ayam. Ini amaran kerajaan terhadap mana-mana kartel yang cuba memanipulasi harga dan pasaran. Beberapa langkah intervensi telah dilaksanakan kerajaan bagi mengukuhkan sekuriti bekalan makanan negara, antaranya membatalkan kelulusan kota import ataupun AP, melaksanakan sekatan ekspor ayam, mewujudkan stokpile ayam dan ikan. Dan langkah intervensi ini kerajaan buat pertama kalinya memberikan subsidi berjumlah 1.1 bilion ringgit bagi meringankan beban penternak ayam, sekaligus memastikan bekalan pengeluaran ayam dan telur mencukupi serta menjamin kestabilan harga. Langkah-langkah ini terbukti telah menunjukkan kejayaan, di mana pada hari ini, ketika ini, bekalan ayam bukan sahaja berlebihan, bahkan harga juga lebih rendah daripada paras harga shilling yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu RM9.40 sekilogram. Saya pernah mengisytiharkan jihad memerangi orang tengah pada tahun 2014 ketika meneraju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kerana tindakan orang tengah lah yang mengeksploitasi petani dan nelayan dengan manipulasi harga di pasaran. Saya mahu MAFI meneruskan jihad ini, menerusi strategi penguasaan rantaian bekalan dengan kerjasama agensi-agensi di bawahnya, seperti mewujudkan semula pusat pembelian padi, pusat pengumpulan produk pertanian, menambahkan pasar tani serta pasar nelayan. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, dalam rancangan Malaysia ke-12, sektor agro makanan dijangka berkembang pada kadar 4.5% tahun, sekaligus menjadikan sektor ini sebagai penyumbang utama kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK. Kita perlu bergerak selari dengan trend terkini yang menitik beratkan soal keselamatan makanan, jaminan bekalan makanan, nutrisi dan juga ketahanan dalam sistem makanan negara. Kerajaan juga telah menubuhkan Jawatankuasa Kabinet Sekuriti Makanan Negara bagi merangka dasar sekuriti makanan secara holistik. Di bawah jawatankuasa ini, Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025 telah dibangunkan dengan mengambil kira isu dan cabaran sekuriti makanan yang negara kita hadapi. Beberapa langkah dan strategi berorientasikan perdagangan, pengeluaran dan pengguna telah diperkenalkan oleh kerajaan, iaitu yang pertama, mengurangkan kebergantungan kepada import bekalan makanan yang telah mencecah 60 bilion ringgit pada tahun 2021. Yang kedua, menarik pelabur asing untuk melabur dalam projek sektor agro makanan negara. Yang ketiga, menggalakkan penglibatan secara agresif agensi-agensi kerajaan serta GLIC dan pihak swasta dalam agenda menjamin sekuriti makanan negara. Yang keempat, mengukuhkan sinergi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam meningkatkan keluasan tanah untuk aktiviti pertanian. Dan kelima,
kerajaan komited untuk menyediakan pelbagai bantuan sama ada dalam bentuk subsidi, grant maupun dana pembiayaan bagi membantu pengusaha dan pemain industri di sepanjang rantaian nilai. Kerajaan juga memastikan isu security makanan negara sentiasa diberi perhatian menerusi jawatan kuasa teknikal menangani isu security makanan negara dan jawatan kuasa pasukan jihad tangani inflasi. Di samping itu, 28 sesi menandatangani memorandum persefahaman ataupun MOU juga akan berlaku, melibatkan nilai pelaburan melebihi lebih daripada 5.6 bilion ringgit, dan ini tidak termasuk sesi padanan perniagaan melibatkan 8 syarikat pemasar dari luar negara sebagai salah satu usaha membawa hasil serta produk agro makanan tempatan ke pasaran antarabangsa. Sebanyak 15,000 peluang kerjaya dalam pelbagai sektor akan disediakan kepada golongan muda dan graduan yang sedang mencari pekerjaan menerusi program jamin kerja dalam segmen Agro Job Fair. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, MAFI sebagai peneraju utama sektor agro makanan perlu memastikan setiap perancangan, setiap dasar dan plan saling melengkapi bagi menjayakan usaha negara dalam meningkatkan kemampanan dan ketahanan sistem agro makanan. Sebagai sebahagian langkah memperkasakan sistem security makanan negara, kerajaan menerusi MAFI akan memperkenalkan skim insurans takaful agro makanan melibatkan keseluruhan sektor agro makanan. Sebagai permulaan, subsektor padi dan beras telah dipilih sebagai projek rintis kementerian yang bakal memanfaatkan seramai 189,500 pesawah padi sebelum diperluaskan secara berperingkat kepada sektor lain seperti perikanan, tanaman dan subsektor industri makanan lain. Skim ini bertujuan mengurangkan implikasi keuangan akibat kehilangan hasil tanaman berikutan berlakunya bencana seperti banjir dan kemarau serta gangguan wabak penyakit. Para pesawah akan dipastikan menerima ganti rugi atau pampasan yang setimpal sekiranya berlaku gangguan terhadap produktiviti pengeluaran padi negara seperti bencana alam atau wabak penyakit. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, bagi meningkatkan pengeluaran makanan negara, MAFI melalui Agrobank telah memperuntukkan sebanyak 800 juta ringgit kepada komuniti pertanian di bawah dana pembiayaan agro makanan keluarga Malaysia ataupun DPAKM. Berikutan sambutan yang sangat memberangsangkan, kerajaan bersetuju untuk menambahkan 200 juta ringgit lagi dalam dana pembiayaan kos rendah untuk menjadikannya 1 bilion ringgit bagi manfaat seluruh komuniti pertanian agro makanan kita. Agrobank juga akan menubuhkan sebuah entiti pelaburan khusus dalam masa terdekat untuk sektor pertanian bagi meningkatkan pelaburan domestik dalam sektor agro makanan negara. Bersempena Maha 2022 ini, saya juga ingin mengumumkan berita baik kepada individu termasuk graduan yang ingin memulakan perniagaan mikro berasaskan makanan di rumah ataupun home base, membeli mesin bagi tujuan perniagaan makanan atau pembelian motosikal bagi tujuan penghantaran makanan menerusi platform e-hailing dan seumpamanya. Untuk itu, kerajaan bersetuju memperuntukkan 50 juta ringgit melalui Agrobank di bawah program pembiayaan
pemulih New Biz yang akan menawarkan pembiayaan sebanyak RM5,000 bagi peringkat pertama dan RM10,000 bagi peringkat kedua. Di bawah program ini, pemohon diberikan moratorium bagi tempoh 6 bulan pertama dan dikenakan 3% kadar keuntungan bagi bulan ke-7 dengan tempoh maksimum pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, kerajaan akan terus memainkan peranan efektif dengan kerjasama semua pihak dalam menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat pada harga berpatutan secara berterusan untuk kesejahteraan keluarga Malaysia. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan kejayaan untuk memantapkan jaminan sekuriti makanan di masa hadapan serta memajukan dan mentransformasikan sektor agro makanan merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai keluarga Malaysia. Dengan hasrat dan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan MAHA 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri di atas ucapan perasmian. Baik, itulah ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersempena dengan Majlis Perasmian MAHA 2022. Alhamdulillah, antara yang diungkapkan dan juga diterjemahkan serta dimanifestasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan inisiatif kerajaan dalam pelaksanaan Food Security for the Future. Sama-sama kita berikan tumpuan di pentas utama pada ketika ini untuk gimik pelancaran bagi Majlis Perasmian MAHA 2022. Untuk secara rasminya melancarkan MAHA 2022 secara simbolik dengan kiraan 3, 2, 1. Kehadirannya terbukti berimpak besar platform industri agro makanan holistik dengan kepelbagaian program keceriaan menggamit jutaan pengunjung menjana nilai pemasaran dinamik. MAHA 2022 berteraskan matlamat sekuriti makanan untuk masa depan. Kini terus memperkasakan dasar agro makanan negara dan 2.0 ke arah ekosistem pembangunan industri makanan yang lebih mampan. Berdaya saing, inovatif, dan berteknologi tinggi.
mensasarkan kemandirian mutlak demi kelestarian bangsa dan negara. Sesungguhnya, pertanian itu adalah kehidupan. Maha 2022 adalah manifestasi kegigihan kerajaan merealisasikan agenda keluarga Malaysia, gagasan perdana. Inklusif ke arah kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Maha 2022, sekuriti makanan untuk masa depan. Ya, itulah dia montaj yang dipersembahkan dalam gimmick kelancaran bagi perasmian Maha 2022 yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sudah hadir ke majlis perasmian Maha 2022. Alhamdulillah, sempurnalah sudah untuk kita melihat majlis perasmian Maha 2022 dan selepas ini juga akan diteruskan dengan penyampaian Agro Award Maha 2022. Dalam kita mengenal lebih lanjut berkenaan tentang Maha ataupun Agro Award Maha 2022 ini yang diadakan julung kalinya bersempena dengan penganjuran Maha bertujuan untuk mengiktiraf individu, usahawan unit atau perkumpulan organisasi dan syarikat swasta yang terlibat secara langsung dalam memainkan peranan penting dalam sektor agro makanan negara. 16 anugerah dipertandingkan dari pelbagai sektor dan pemilihan itu sudah pastinya melihatkan kepada sumbangan mereka ini dan juga industri ini dalam menterjemahkan industri makanan dan juga industri pertanian negara. Kita berbalik kepada yang berbahagia Datuk Badrul Ijam. Datuk, untuk kita merumuskan ataupun kita menyimpulkan bagaimanakah